Okay guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. Okay, episod kali ini aku just nak share dengan korang satu benda yang penting juga. Okay, ini kesinambungan semalam punya ucapan yang aku tak highlightkan sepenuhnya. Cuma aku highlightkan tentang isu KWSP 10K tu. Okay, cuma dalam episod ni aku nak highlightkan 3 perkara. Iaitu berkaitan dengan bantuan tunai, moratorium dan yang ketiga berkaitan dengan isu cukai. Adakah negara bakal memperkenalkan cukai yang baru ataupun cukai yang sedia ada? Tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe ke channel Saja Sembang, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Okay, so dalam musim pandemik ini, benda yang paling penting sekali adalah bantuan berbentuk tunai. So, jom kita tengok apa kata Tengku Zafrul pasal benda ni. Ada pandangan mengatakan bahawa kadang-kadang kita terlalu menumpukan kepada handouts lah. Ya. Kita pernah memberikan tumpuan kepada diri, tidak kepada stimulus ekonomi yang sebenar. Ya. Maka itu kita perhatikan bahawa pergantungan terlalu banyak kepada bantuan daripada kerajaan, bantuan kewangan daripada kerajaan ni pun kadang-kadang ada kesan negatifnya juga. Ya. Apa komen Yang Berhormat? Kita sekarang dalam situasi yang tidak pernah kita lalui dalam dari segi kita ada krisis dua krisis yang serentak, krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan. Itu tak masuk krisis politik lagi. Itu belum, itu Tan Sri Johan boleh lagi expert daripada saya lah. Kalau kita lihat, kalau kita, because you are Tan Sri, you are addressing dua isu. Satu isu jangka masa pendek dan jangka masa panjang, ataupun sederhana, structural issue. Betul. Dari segi structural issue ini, dari segi bantuan, kita nak bantu mereka yang memerlukan untuk keluar daripada that level. Kalau kita bagi dia bantuan ini, kita harap 3-4 tahun dia tidak perlu lagi bantuan kerana dia akan dapat berdikari ataupun dapat mencari pekerjaan semula dan sebagainya. Tetapi semasa pandemik ini, kita mesti buat bantuan tunai kerana kita ini is a government intervention yang menutup, bukannya sebab-sebab lain. Jadi oleh sebab itu bantuan tunai ini amat diperlukan kerana mereka tidak dapat bekerja, kerana kita sendiri membuat keputusan untuk menutup ekonomi, kita yang menutup peluang untuk mereka mencari mata pencarian. Tetapi dari jangka masa panjang tu, Tan Sri, betul lah, kita kena lihat semula bantuan yang diberikan mestilah bantuan yang berbentuk supaya mereka dapat keluar ataupun meningkatkan upward mobility, dari segi training, reskilling, upskilling. Jadi kita pada masa ni kita buat serentak. Okey, itu cerita pasal bantuan tunai. Okey, yang mana kita tahu bantuan tunai ni tak kekal sampai bila pun. At least sebagai short term. Okey, yang mana aku pun ada maklum sebelum ini pun. Okey, dan kita tengok pula apa kata Tengku Zafrul tentang moratorium. Salah satu daripada apa yang sangat diharapkan oleh rakyat sewaktu terutama waktu lockdown pandemik ini ialah misalnya dari segi moratorium yang diberikan oleh bank dan ini tentunya ada kesan yang besar kepada bank-bank itu sendiri berapa lama misalnya keadaan ini boleh bertahan. Sekarang ni kita masih lagi dalam proses moratorium 6 bulan sehingga bulan Januari tahun 2022. Betul. Apa impaknya kepada sistem perbankan itu sendiri dan juga kepada ekonomi? Saya telah berunding dengan Bank Negara untuk berbincang dengan bank-bank tempatan kita terutamanya lah, kerana bank-bank tempatan kita yang terkesan. International Bank dia memang tak meminjam pun kepada golongan yang terkesan ni. Mereka meminjam pada syarikat-syarikat besar, MNC dan sebagainya. Di sini kita kena have a balance. Buat masa ini kita perlu fokus kepada mereka yang mula-mula tu kita buat moratorium tak bersasar. Menyeluruh. Secara pukal. Tetapi sekarang moratorium kita lebih akan kepada mereka yang terkesan untuk PKS. Tetapi pada golongan B40 masih lagi secara pukal. Tapi dalam jangka masa panjang, bila ekonomi sudah pulih, saya rasa kita, bank-bank tempatan perlu kembali kepada the old way of doing things lah, ataupun not the old way lah, back to the normal lah. Mereka kena, kalau tidak kerugian itu agak besar, kerana kita mesti ingat bahawa bank-bank yang menolong golongan B40 terutamanya golongan B40 ini adalah golongan bank-bank yang seperti Bank Islam, Bank Affin Bank, Bank Rakyat. Bank Islam siapakah
owner of Bank Islam, bukannya kerajaan. Tabung haji, siapakah tabung haji, pencarum-pencarum, siapakah owner of Bank Rakyat, siapakah pemilik Bank Rakyat, koperasi. 100,000 orang members atau ahli koperasi yang own Bank Rakyat, kalau mereka rugi 100,000 orang ni yang rugi. Siapakah 100,000 orang ini? 80% adalah golongan B40. Siapakah owner of Afin Bank? Lembaga Tabung Angkatan Tentera, pensioners of our army pension. Adakah itu adil? Untuk mereka yang kadang-kadang lupa siapa sebenarnya pemilik bank ni. Rakyat tersendiri. Melayu, Bumi, PNB. Mereka lah owners of these banks. Tapi out of desperation, yang tapi that's why they understand. Dia tak terfikir lah. Tapi in the midterm dia pun understand. We can explain, kita boleh justify. Tapi yang sepanjang ini akan memberi kesan negatif kepada cara tapi tabung haji. Pandangan orang ramai mengatakan bahawa bank dah banyak buat duit selama ni pun, kan? Masa YB menjadi CEO bank pun dia kata dah banyak buat duit. Ini masa untuk bersama-sama berkorban dengan rakyat. Itulah saya kata, itu kita, dalam jangka masa pendek ni kita bolehlah cakap dekat bank, tolonglah, tolong. Walaupun pemegang saham terkesan kerana dividen kurang, cuba buat sedaya upaya menolong, kerana ini akan menolong ekonomi ni. Kalau ekonomi tambah baik, akan menolong bank juga. Tapi dia tidak boleh sampai bila-bila lah, seperti Tan Sri saya kata tadi lah. Kita lihat situasi ni, lepas tu kita kena lebih bersasar lah kepada golongan B40 yang terkesan, yang mana hilang pendapatan ataupun kurangan pendapatan, dan juga golongan PKS mikro yang masih lagi terkesan. Dia tak boleh semualah. Saya rasa kalau tidak, ini tidak adillah kepada mereka yang ada berkepentingan dalam memegang saham ni. Kalau saya bagi contoh tadi, Bank Islam siapa? Tabung haji. LTAT siapa? Afin. Tapi kerana bank-bank ini yang banyak menolong golongan ini. Apakah Yang Berhormat rasa dalam konteks untuk kerajaan dari segi pencukaian, mau tak mau kita terpaksa fikirkan semula untuk menggerakkan semacam GST? Mau tak mau kita kena fikirkan. Saya setuju. Mau tidak mau terpaksa kita fikirkan. Sama ada kita buat, kita kena buat, sama ada kita kena buat atau tidak, satu lagi soalan. Dan kalau kita nak buat, bilakah masanya? Itu lagi satu soalan. Tapi mau tak mau kita kena lihat semua jenis pencukaian, termasuklah GST, dan juga kita kena lihat ketirisan. Kadang-kadang cukai SST ni okey, tapi kenapa begitu banyak ketirisan? Mungkin jawapan-jawapan yang telah di-highlightkan hari ini yang berkait dengan isu-isu perkara-perkara yang aku maklumkan tadi, mungkin sedikit sebanyak memberi sebagai satu persediaan kita. Lagi-lagilah kita sebagai rakyat, dengan Belanjawan 2022 ni bakal berlangsung pada 29 Oktober 2021, iaitu hari Jumaat. Tetapi Perdana Menteri ada maklumkan tentang bantuan tunai ini akan diteruskan bagi menambah baik kesejahteraan keluarga B40 dan kumpulan mudah terjejas. Bantuan bersasar seperti pemberian wang tunai dan perlindungan sosial akan diteruskan kepada mereka yang layak. Program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar dan skim pembangunan kesejahteraan rakyat di luar bandar dengan kos sebanyak 1.5 bilion ringgit akan diperkukuh bagi meningkatkan kebolehpasaran, kesejahteraan dan kuasa beli keluarga B40. So, bentuk macam mana? Adakah daripada bantuan sedia ada ataupun ada nama baru yang berkonsepkan keluarga Malaysia? So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ini, guys. Aku Fahizwan. Assalamualaikum.